Apabila jatuhnya hukuman yang diberikan oleh Najib Razak itu, banyak simpati daripada golongan-golongan terutamanya di luar bandar yang mengatakan mantan Perdana Menteri ini tidak bersalah dan sebagainya. Jadi kan ada kata dah salah-salah lah, dah kena hukuman, kenalah hukuman, tapi dalam masa yang sama sebenarnya keistimewaan itu diberikan tidak selaras. Bagaimana YB melihat perkara ini, dan kalau kita lihat YB empati atau simpati orang di luar sana dan melihat macam kesian dengan YB Najib Razak ni dan dah kenakan hukuman pun masih lagi orang kata dihukum dengan kata-kata dan cacian. Bagaimana pula YB melihat perkara ini? Yalah, pasal kerana dia telah merompak kekayaan negara, kewangan negara terjejas, dan menjadi mangsa adalah rakyat biasa kerana perkhidmatan-perkhidmatan yang tertentu tak dapat diberikan oleh kerana kewangan itu sudah ada, dia sudah hilang. Maka orang tak faham benda tu. Bila kita kata dia curi duit daripada rakyat, dia kata tak ada pun dia curi daripada aku, tak ada pun aku nampak. Ataupun rakyat terpaksa bayar hutang, dia kata tak ada pun aku kena bayar. Dia tak faham bahawa benda tu sedang berlaku di peringkat atasan, di mana kewangan negara sama ada daripada daripada bank tabung yang disatukan, duit itu dikeluarkan oleh kerajaan untuk membayar, dan hasil daripada itu maka kita tak dapat kemudahan yang seperti mana yang sepatutnya. Maka dalam keadaan itu mereka ada menunjukkan simpati kerana isu ini dipolitikkan, sedangkan kita semua tahu bahawa tak mungkin ianya merupakan satu tindakan yang berkepentingan politik, kerana proses perbicaraan itu telah dijalankan dengan sempurnanya, dengan selengkapnya sehingga ke tahap Mahkamah Persekutuan, dan 9 seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, bukan seorang, 9 hakim dan hakim-hakim yang terbaik di negara kita, iaitu mungkin kita kata okeylah, hakim Mahkamah Tinggi itu mungkin dia tak senior sangat, masuk Mahkamah Rayuan hakim yang lebih senior, masuk ke Mahkamah Persekutuan hakim-hakim yang paling senior, yang mana mereka semua telah mengkaji semua hujah-hujah, bukti-bukti yang dikemukakan dan mendapati bahawa hukuman dan penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi itu, yang seorang hakim itu, bila dia dah tulis segala penghakimannya, dia dapati bahawa penghakiman itu tepat dan betul, dan tak ada apa-apa alasannya, tapi dimainkan oleh UMNO seolah-olah ini merupakan pendakwaan terpilih, ataupun satu tindakan yang bersifat politik dan sebagainya, sedangkan tidak ada apa-apa bukti yang mengatakan ianya adalah seperti itu, kerana kita dah tahu bahawa semua bukti-bukti yang menyebabkan Najib didapati bersalah itu adalah bukti-bukti yang berdasarkan bukan sekadar kata-kata, tetapi paper trail, iaitu yang mana dia punya bank account, duit masuk, duit keluar, dan sebagainya, yang tak boleh direka-reka oleh manusia, kerana ianya pun telah berlaku beberapa tahun sebelum ini, maka tak mungkinlah dia direka untuk nak kaitkan, nak dapati Najib itu bersalah dan sebagainya, So segala empati lah, simpati lah ni adalah di kalangan orang yang tak tahu, yang diberikan maklumat yang tak tepat, dan menganggap bahawa proses perbicaraan itu tidak adil, kerana tak dibenarkan membawa bukti yang baru kononnya, ataupun tak dibenarkan penangguhan kononnya dan sebagainya. Lalu ini semua adalah mainan politik yang dilakukan oleh orang-orang Najib, seperti UMNO, yang mana yang menyokong dia masih lagi, tapi yang penting yang kita nak faham ialah bahawa bila dia didapati bersalah dan dimasukkan dalam penjara itu, dia diberikan layanan yang istimewa ini kerana orang-orang ini menganggap tindakan Najib itu perkara biasa, kerana selama ini pun itulah yang mereka lakukan. Mungkin tidak sampai ke tahap yang sama, it's just a question of degree, sejauh mana, banyak mana, tetapi amalan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa adalah merupakan budaya dalam UMNO Barisan Nasional, dan itulah yang Azalina sebut dalam Perhimpunan Agung UMNO tempoh hari,
iaitu kita bila kita dah jadi Perdana Menteri, kita lantik orang kita jadi sebagai pendakwa peguam negara, kita lantik orang kita SPRM dan sebagainya. Lalu semua penyelewengan yang dilakukan itu boleh ditutup. Hanya malangnya bagi Datuk Seri Najib, kita memerintah. Ya, kita menang PRU14. Maka bila kita menang PRU14, kita dah buka semua ini, dan bila dah buka dan dah mulakan proses ini tak dapat dihentikan, ya. Kerana semua bukti-bukti telah rahsia rasmi, ya. Tak boleh didedahkan. Kalau kita nak cerita dalam dalam parlimen sekalipun, dia kata ini sub judice, ya, dan sebagainya, ya. Tapi sekarang ini bila dah semua dah selesai, tiba-tiba timbul pula isu yang baru, ya, iaitu layanan istimewa bagi seorang banduan yang telah mendatangkan kesan yang begitu negatif, yang begitu buruk terhadap kewangan negara. Ya, kalau sekarang ni orang semua duk bising kan, harga barang tinggilah, ya, nilai ringgit turunlah dan sebagainya. Kita tak boleh nafikan bahawa ini semua ada kena mengena dengan persoalan tadbir urus yang baik, ya, yang tidak wujud pada zaman Najib dan zaman Barisan Nasional, yang mana menghasilkan keadaan yang sebegini. Ya, kalau kita ada duit tu yang berbilion-bilion itu, mungkin kita boleh membantu untuk menangani masalah inflasi. Kita boleh bantu untuk menangani masalah kejatuhan ringgit, ya. Tetapi bila dah banyak sangat hutang, ya, dan orang pun tahu, ya, walaupun rakyat Malaysia mungkin tak didedahkan dengan fakta yang sepenuhnya, ya, maka nilai ringgit tu akan jatuh, ya, kerana orang nampak negara ni banyak sangat hutang, ya. Inilah yang di antara faktor-faktor yang menyebabkan nilai ringgit itu turun, kerana keyakinan terhadap ringgit itu tidak ada, oleh kerana keyakinan terhadap kerajaan itu tidak ada. Ni yang kita kena faham, ya.